Burasa atau buras, resepi tradisional dalam kalangan masyarakat berketurunan Bugis. Jarang-jarang ditemui, apatah lagi hanya terdapat tatkala pada musim perayaan besar seperti Syawal dan Aidiladha. Bahan adunan asasnya adalah beras dan santan yang dibungkus menggunakan daun. Lazimnya daun pisang, kemudiannya akan direbus. Manakala teksturnya pula menyerupai nasi impit. Hanya berbeza rupa, bentuk dan pembungkusannya. Pasti ramai yang tidak pernah mendengar, apatah lagi merasai atau menjamah juadah warisan nenek moyang ini. Pada musim perayaan tertentu sahaja, ia boleh ditemui di negeri Sabah di bawah Bayu. Kampung Bingkul terletak di daerah Beaufort, kira-kira 100 km dari Kota Kinabalu, didiami oleh pasangan suami isteri berketurunan Bugis yang menyimpan kemahiran tradisi memasak menu warisan burasa. Puan Sapiah binti Abdul Rahman atau lebih mesra disapa Makcik Sapiah berumur 60 tahun bersama-sama suaminya Encik Palakai bin Sapa atau Pak Cik Kai 66 tahun, antara generasi lama yang masih meneruskan tradisi menyediakan menu istimewa ini setiap kali tibanya Syawal dan Aidiladha. Makcik Sepiah yang berasal dari daerah Sulawesi di Indonesia mewarisi resepi membuat burasa daripada ibu dan besannya. Keenakan resepi istimewa ini terzahir dari air tangannya sendiri dan telah menjadi pendapatan sampingan terutamanya setiap kali tibanya Syawal. Berpengalaman selama lebih 30 tahun dalam penghasilan burasa, Makcik Sepiah akan memastikan campuran beras dan santan dimasak dengan sebaiknya agar kualitinya lebih tahan lama dan rasanya kekal enak. Manakala pemilihan daun pisang yang terbaik pula akan diserahkan kepada suami tercinta, Pak Cik Kai. Daun pisang menjadi peranan penting dalam penghasilan sajian makanan dan kuih tradisi kita, termasuklah dalam penyediaan burasa. Sajian tradisi ini akan nampak cantik dengan warna hijau serta rasanya akan lebih enak, tambahan pula dengan baunya yang harum. Pemilihan daun pisang sangat menjadi keutamaan Pak Cik Kai dan anaknya Junaidah. Menurutnya, daun pisang yang segar dan hijau membuatkan burasa akan menjadi lebih tahan lama sehingga 3 atau 4 hari walaupun tidak disimpan di dalam peti sejuk. Dari segi saintifiknya, daun pisang mengandungi kadar oksida yang tinggi sekaligus memperlahankan kerosakan pada makanan yang dibungkus. Daun pisang akan dijemur seketika, kemudiannya dibersihkan. Anak perempuannya, Junaidah, 38 tahun, yang mewarisi kemahiran Makcik Sepiah menghasilkan burasa, akan memotong daun pisang bagi mendapatkan ukuran dan saiz yang sama bagi memastikan burasa akan dibungkus mengikut saiz yang sekata. Satu kawah bersaiz besar boleh memuatkan 5 kg beras dan akan menghasilkan lebih kurang 100 biji burasa. Proses pembikinannya tidaklah terlalu rumit. Burasa menggunakan beras yang akan dimasak bersama-sama santan segar sebagai bahan asasnya sehingga menghasilkan tekstur yang seakan-akan seperti pulut dan rasanya yang lemak masin. Junaidah bersama-sama pembantunya akan memastikan santan dididihkan terlebih dahulu. Setelah itu, beras dan sedikit minyak masak dimasukkan, kemudiannya dikacau. Proses ini mengambil masa yang agak lama untuk memastikan beras menjadi sebati dengan santan dan ianya dimasak dengan api yang perlahan supaya tidak menjadi hangus dan berkerak pada bahagian bawah. Ibarat pepatah Melayu, kalau dah rezeki, takkan ke mana.
Makcik Sepiah telah mendapat tempahan burasak sempena Aidilfitri tahun ini sebanyak 150 kilogram beras, iaitu bersamaan lebih kurang 2,700 biji burasak. Menurut Makcik Sepiah, untuk menyiapkan semua tempahan, beliau dan anaknya Junaidah dan dibantu oleh beberapa orang rakannya akan mengambil masa 3 hari bermula seawal pagi hingga malam menjelang hari raya. Jika dijual, burasak berharga RM1 sebiji. Menu warisan nenek moyang ini memiliki penggemarnya tersendiri, dan setiap kali Syawal dan ada ketikanya juga pada Tahun Baru Cina, pelanggan-pelanggan tetap yang jauh dan dekat tidak ketinggalan untuk membuat tempahan burasak Makcik Sepiah. Makcik Sepiah bersyukur kerana hasil jualan burasaknya itu dapat membantu menambahkan pendapatan keluarganya. Dibungkus dalam saiz sebesar tapak tangan dan diikat kapit menggunakan tali rafia, seakan-akan terlihat seperti kuih pulut dakap yang terkenal di negeri Cik Siti Wan Kembang. Burasak atau buras akan direbus selama 6 jam sehingga daun pisang bertukar menjadi hijau pekat dan mengeluarkan aroma daripada daun pisang. 6 jam dalam kawah dibakar dengan kayu api perlahan menghasilkan bau yang sangat wangi dari daun pisang. Aromanya sahaja sudah membangkitkan selera, apatah lagi jika dimakan bersama-sama kuah kacang atau rendang. Suasana malam raya di Kampung Bingkul seperti juga di tempat yang lain. Yang paling gembira pastilah kanak-kanak yang merasainya. Dentuman bunga api dengan cahayanya yang menghiasi langit indah pada malam raya. Pagi 1 Syawal bergema takbir memecah keheningan subuh di Kampung Bingkul memuji kebesaran ilahi atas kurniaan nikmat Ramadan. Seusai solat sunat Hari Raya Aidilfitri, mereka bersalam-salaman memohon kemaafan antara satu sama lain. Rumah Makcik Sepiah meriah dengan kehadiran para tetamu yang datang berhari raya. Sudah pastilah antara menu utamanya ialah burasak. Rasanya yang lazat dan dimakan bersama-sama lauk pauk seperti ayam masak lengkuas atau rendang daging sememangnya mempunyai kelasnya tersendiri. Burasak menjadi kegemaran bukan sahaja generasi lama, malah yang muda juga tidak ketinggalan menikmati keenakan juadah tradisi ini. Resepi warisan yang unik ini perlu diangkat dan diketengahkan kepada seluruh masyarakat, terutamanya generasi muda kini yang lebih banyak didedahkan dengan menu moden dan hipster. Penggunaan kaedah lama seperti kayu api menambah keunikan penyediaannya dan nilai tersendiri, serta wajar ditonjolkan bukan sahaja di peringkat Malaysia, malah boleh membuka mata masyarakat antarabangsa sebagai salah satu warisan kulineri terbaik tempatan.